Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Fatin dalam kelas matematik. Okey, hari ini cikgu akan ajar tajuk koordinat. Okey, apa itu koordinat? Okey, koordinat ialah sesuatu titik yang dinyatakan dengan menulis koordinat X dahulu, diikuti pula dengan koordinat Y. Kebiasaannya kita akan tulis dia dalam bentuk kurungan, iaitu X, Y. Mesti berada dalam kurungan X, Y tutup kurungan. Okey, senang sangat tajuk koordinat ni. Okey, mari kita lihat di mana paksi X, di mana pula paksi Y. Okey, yang berada di bawah ini merupakan paksi X. Okey, yang di atas ini berada menegak ini kita panggil dia sebagai paksi Y. Okey, nama dia paksi X dan juga paksi Y. Okey, satu lagi yang kamu perlu tahu tentang satas kartis ini. Okey, dalam koordinat kita namakan ia satas kartis. Okey, kamu perlu tahu satu lagi perkara penting, iaitu asalan. Titik asalan. Titik asalan ni adalah permulaan antara paksi. Okey, dia memberi titik dalam kurungan sifar, koma, sifar tutup kurungan. Okey, so asalan titik dia sifar, sifar. Okey, mesti kamu perlu tahulah tiga benda ini: asalan, titik asalan, paksi X dan juga paksi Y. Okey, sebenarnya ada nama lain untuk paksi X dan juga paksi Y ini. Okey, paksi X juga dikenali sebagai mengufuk. Okey, paksi mengufuk. Cikgu tulis di sini. Paksi mengufuk. Okey, paksi Y pula dikenali pula sebagai paksi mencancang. Okey, paksi mencancang nama lain bagi paksi Y. Okey, nama lain bagi paksi X ialah paksi mengufuk. Ada juga kita panggil paksi X ini sebagai baris. Kita tulis di sini baris. Okey, dalam soalan ada nyatakan tentang baris ni, kamu kena tahulah dia merupakan paksi X. Kita akan baca dari bawah. Okey, untuk nama lain bagi paksi Y ialah laju. Laju. Okey, laju tu cikgu akan tunjukkan mana laju. Laju, okey, kita akan baca dia secara menegak. Okey, menegak. Okey, kalau baris secara mengufuk. Okey, dia macam baring. Okey, baring. Senang kalau cikgu cakap kat murid cikgu, baris ni baring daripada bawah. Okey, kalau paksi Y dia berdiri ataupun tegak kan. Biasa diorang akan buat tangan paksi X, paksi Y, mengufuk, mencancang, mengufuk, mencancang. Okey, seperti itulah. Okey, senang je. Yang penting kamu kena tahu istilah bagi koordinat ini. Kita ada, namakan dia adalah satas kartis. Okey, paksi X dikenali juga baris, paksi mengufuk. Paksi Y dikenali juga laju dan juga paksi mencancang. Dan juga benda perkara penting ialah titik asalan. Apa-apa kita mula daripada titik asalan. Okey, mudah sangat. Okey, jom murid-murid sama-sama dengan cikgu kita cari koordinat bagi bentuk-bentuk yang ada dalam satas kartis ini. Okey, dia dah bagi kita koordinat bagi bentuk bulan, bagi bentuk matahari. Okey, dia suruh kita cari koordinat untuk kilat, bentuk hati, bentuk bulat dan juga awan. Okey, jom kita cari. Kita lihat dululah untuk bulan macam mana dia dapat 6, 3. Tadi
koordinat mesti diikuti dengan paksi X dahulu. Jadi kita datang dari titik asalan, okey, pergi ke bulan. Okey, titik persilangannya di sini. Okey, jadi dari bawah mengufuk. Okey, 6. Jadi kita dapat 6 di sini dan juga 3. 3 di titik Y. Jadi dia bertemu di sini merupakan titik persilangan. Kamu bawa jari kamu ni, okey, di mana titik persilangannya? Okey, di sini bertemulah bentuk bulan. Jadi cara kita baca, ambil 6 dahulu sebab dia dari paksi X. 6 dan juga 3. Jadilah koordinat dia kurungan 6,3 tutup kurungan. Okey. Okey. Tengok titik persilangan untuk bagi matahari di sini. Okey. Kedudukan matahari di titik persilangan 7 dan juga 1. Okey, cara baca 7, 1. Okey, berapakah koordinat bagi bentuk kilat ini? Kita turun ke paksi X. Oh, kita dapat 7. Tak kurungan 7, koma. Okey, kita pergi pula ke paksi Y. 5. Okey, jadi kita tulislah 5 tutup kurungan. Okey, bentuk hati mesti kamu dah expert kan? Alright, bentuk hati 2 terus dapat 2, 3. Cepat dah. 2, 3. Senang. Bentuk bulat 2 dan juga 5. Senang. 2, 5. Maths ni sangat mudah. Okey, awan. Okey, 3 dan juga 2. 3 dan 2. Tak sampai berapa minit pun kamu dah boleh siapkan, dah boleh senaraikan koordinat bagi semua bentuk. Nyatakan jarak bulan dari paksi X. Okey, kita tengoklah dari sini. Dia nak paksi X kan? Okey, turun ke bawah ni, berapa dia lalui? 1, 2, 3. Jadi 3 unit. Cara nak tulis 3 unit. Okey, jaraknya adalah 3 unit dari paksi X. 1, 2, 3. Nak turun ke bawah pun boleh. 1, 2, 3. Okey, boleh faham? Mudah kan? Okey, kita lihat soalan seterusnya. Masih menggunakan rajah yang sama tadi. Okey, kita tengok soalannya. Matahari berada di... kalau soalan macam ni, dia nak koordinat lah ni. Matahari berada di... Kita tengok matahari. So, tadi kita dah cari kan koordinat matahari. 7, 1. So, kita boleh terus tulis 7, 7, 1. Okey, apa jadi kalau tiada kurungan? Okey, dalam pemeriksaan soalan, jika tiada kurungan, jawapan tidak boleh diberikan sebagai betul. Sebab dia punya formula untuk koordinat mesti ada kurungan dan juga koma. Jadi jangan cuai dan jangan terlupa. Nanti hilang satu markah. Okey. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Bentuk hati berada pada baris sama dengan... Okey, dia nak baris bentuk hati. Jadi baris dia mengufuk. Kan? Jadi kamu tengoklah yang sama baris dengan dia. Ikut jari kamu, nampak dah. Bulan. Jadi jawapannya bulan. Bulan. Okey. Soalan yang ketiga. Bentuk bulat berada pada lajur yang sama dengan... Okey, kita tengok pada bentuk bulat sebab dia kata bentuk bulat. Lepas tu dia nak lajur. Bentuk bulat. Lajur menegak paksi Y. Jadi bentuk bulat tadi berada sama dengan bentuk hati. Jadi jawapannya bentuk hati. Tulis bentuk hati. Okey, soalan seterusnya. Koordinat 3, 2 ialah koordinat bagi... tadi kan kita dah cari 3, 2. So, kita cari di sini bentuk awan. Ataupun kita tengoklah 3, 2. Titik yang bersilang adalah awan. Okey, tulis awan. Jawapannya awan.
Okey, soalan last. Kilat berada pada laju yang sama dengan kilat laju. Kilat laju. Laju tadi paksi Y berada sama dengan matahari. Okey, dapatlah jawapannya matahari. Okey, maths sangat senang. Okey, untuk menguatkan lagi kefahaman kita lihat rajah ini pula. Okey, situasi yang diberi, ada seorang murid bernama Din. Okey, dia berada di titik asalan. Dia ingin pergi ke beberapa tempat. Okey, dia pernah pergi ke masjid, ada hospital dan juga pejabat pos. Okey, sekarang Din berada di titik asalan, tetapi rumah Din berada di koordinat apa? Okey, saranan cikgu, jika lihat rajah seperti ini, kamu tulis dulu ke semua koordinat. Jadi senang bila ada soalan nanti, kamu boleh jawab terus. Okey, jom kita tentukan koordinat bagi rumah Din dahulu. Okey, kita lihat daripada paksi X, 2 dan juga 3. Tulis koordinatnya 2, 3. Okey, tutup kurungan. Okey, hospital koordinatnya, tengok titik kamu tak boleh tengok bucu, gambar ataupun sekeliling. Kamu kena tengok ni titik yang ditentukan. Itulah kedudukan hospital. Okey, tengok X adalah 3 dan juga 5. So, tulis dulu 3, 5 koordinatnya. Okey, untuk pejabat pos, dia berada di 4 dan juga 0. Okey, titik untuk paksi Y dia adalah 0, berada di titik asalan. Jadi dia merupakan 4 yang mengufuk ni, 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kita tulis kat sini 4 dan juga 0. Yang ni kadang-kadang murid keliru, dia tulis 0 dulu baru 4. Okey, sedangkan jarak untuk paksi X ini kita kira dari titik asalan 1, 2, 3, 4. 4 dahulu. Okey, yang titik Y ni adalah 0. Okey, dia tak bergerak pun. Okey, dia berada di bawah ni sahaja. Sebab itulah 4 0, bukannya 0 4. Okey. Okey, satu lagi masjid. Kita tentukan koordinatnya. Ini murid kadang buat kesilapan juga, dia ambil 5 0, sedangkan X, paksi X-nya adalah 0 dan juga 5. Kenapa Y ni 5? Sebab tengok dari titik asalan, dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Y tu adalah 5 jaraknya. Okey, sekarang kita dah dapat ke semua koordinat. Okey, kita lihat dia punya soalan. Okey, jarak mengufuk dari masjid dan pejabat pos. Dari masjid dan pejabat pos. Dia nak jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk mestilah X. Okey, kita tengok layang X. X berada, kalau dalam kurungan, X, Y berada di sebelah kiri. Jadi tengok 4 pejabat pos dengan masjid, 4 dengan 0. Okey, kita tengok nombor mana yang lebih besar. Nombor yang lebih besar itulah tolak dengan nombor yang lebih kecil. Kalau di sini kita tengok 4 lebih besar daripada 0. So 4 tolak 0 sama dengan 4 unit. Okey, jadi jarak mengufuk dari masjid dan pejabat pos ialah 4 unit. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Dia kata jarak mengufuk dan mencancang. Dia nak dua-dua, mengufuk dan mencancang, dari rumah Din dan hospital. Rumah Din dan hospital. Kita ambil jarak mengufuk dulu. Mengufuk dari kiri kan, Din dan juga hospital. Jadi 3 lebih besar. 3 tolak 2. Okey, cara nak tulisnya ialah 3 tolak 2 sama dengan 1 unit. Okey, kita tengok jarak mencancang dari rumah Din dan juga hospital. Okey, mencancang 3 dan juga 5. Okey, 5 lebih besar daripada 3. Jadi 5
tolak dengan 3. 5 tolak 3 sama dengan, dapatlah 2 unit. Okey, senang saja untuk mencari jarak. Okey, tengok nombor yang lebih besar. Nombor yang lebih besar itu tolak dengan nombor yang lebih kecil. Okey. Okey, soalan seterusnya kita menggunakan gambar rajah yang sama tadi. Okey, kita tengok tentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang. Dia nak jarak antara kedudukan masjid dan rumah din. Okey, masjid dan juga rumah din. Mengufuk 2 tolak sifar. Okey, jadi kita buat 2 tolak sifar sama dengan 2 unit. Okey, jarak mencancang antara masjid dan rumah din. Okey, 3 dan 5. Jadi 5 tolak 3. 5 tolak 3 sama dengan 2 unit. Okey, soalan yang kedua, jarak kedudukan pejabat pos dengan masjid. Pejabat pos, ini pejabat pos dan juga masjid. Okey, yang pertama X mengufuk, jarak mengufuk 4 tolak sifar. 4 tolak sifar sama dengan 4 unit. Okey, jarak mencancang antara masjid dan pejabat pos 5 dan sifar ataupun sifar dan 5. 5 tolak dengan sifar. 5 tolak sifar sama dengan 5 unit. Okey, siap. Okey, pembelajaran seterusnya lebih mencabar sedikit sahaja. Okey, ini sama juga dia bagi kita satu satah kertas yang mempunyai titik-titik koordinat bagi A, B, C, D, E dan juga F. Jadi, saranan cikgu macam biasa kita tentukan dulu dia punya koordinat supaya senang kita nak jawab soalan nanti. Okey, A koordinatnya adalah 3 dan juga 2. Tulis terus 3, 2. Okey, B koordinatnya adalah 7,2 juga. Okey, koordinat bagi D 5 dan juga 4. Okey, mesti X dulu baru Y. Okey, F 3 dan juga 5. Okey, E 1 dan juga 6. Okey, C titik koordinat 7 dan juga 6. Okey, sekarang kita dah tentukan koordinat. Okey, kita lihat pula kepada soalan ini. Okey, dia kata tentukan sama ada jawapan di bawah sama ada betul atau salah. Jika salah, betulkan. Okey, nombor 1, koordinat bagi titik A 3, 2 dan juga C 7, 6. A 3, 2 betul tak? A 3, 2 betul dan juga C 7, 6. C 7, 6. Okey, alright. Jadi, jawapannya adalah betul. Kita tulis koordinat bagi titik A dan titik C ialah betul. Okey, ringkas saja untuk jawab matematik. Okey, nombor 2, koordinat bagi titik D 6, 4 dan juga E 1, 7. Betul tak? D 6, 4. D 6, 4. Oh, 5, 4. Jadi, soalan tadi salah. Yang kita tentukan ini yang betul. Okey, dan juga E 1, 7. E 1 dah betul. Okey, dia kata 7. Jadi, salah. Di sini adalah 1, 6. Jadi, makanya tulis saja salah. Salah, lepas tu dia kata betulkan. Jadi kita letak je koordinat bagi titik D ialah yang tadi kita cari 5, 4. Okey.
koordinat bagi titik E ialah 1,6. Okey, senang saja. Okey, yang ketiga, soalan last, iaitu jarak mencancang di antara titik B dengan titik F ialah 3 unit. Okey, kita kena faham dulu yang mencancang ni adalah paksi Y. Okey, paksi Y antara titik B dan titik F. Titik B dan juga titik F. Kalau Y di sebelah kanan titiknya. Okey, dia nak paksi mencancang. Okey, dia kata jaraknya adalah 3, betul tak? Ni 5, ini 2. Bila kita tolak, 5 tolak 2 sama dengan 3. Jadi, betul jawapannya. Okey, tulis saja betul. Okey, ringkas saja matematik ni. Okey, itu saja untuk pembelajaran kali ini tentang topik koordinat. Okey, ingat, imbas kembali koordinat ialah sesuatu titik dinyatakan dengan menulis koordinat X dahulu diikuti dengan koordinat Y. Cara nak tulis, kurungan X dan juga Y. Okey, jumpa lagi dan selamat membuat latihan. Okey, Assalamualaikum.